Ta'ala nak gugurkan kesalahan kita. Satu langkah yang kita langkah mari rumah Allah ni, maka Allah Ta'ala akan gugurkan kesalahan kita. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah. Nah, sebab tu ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bermula sembahyang seorang laki-laki dan fi jama'atin, pada berjamaah. Sembahyang seorang laki-laki pada berjamaah, tazidu, bertambah ia, sembahyang berjamaah ni lebih ia, ala salatihi, di atas sembahyang, fi suqihi, di atas sembahyangnya, sembahyang mereka pada kedainya dan pada rumahnya, lebih daripada 20 darjat, lebih daripada 20 kali ganda. Dalam hadis ni dia sebut bid'an. Bid'an ni kalau kita kira ambil pada 3 sampai 9 tu bid'an. Mana 20 bid'an wa 20 darjat, 20 lebih. Ada hadis lain yang menyatakan 27 darjat. Ada hadis lain yang mengatakan 25 darjat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah. Dan apabila seorang tadi dia keluar daripada rumah, fa ahsanal wudu'a, iza tawadda'a fa ahsanal wudu'a, apabila mereka mengambil wudu dan dia mengelakkan wudunya, dia ambil wudu, patut mengelak wudunya ni, kata ulama, dia buat dengan segala hak fardu dan hak sunat. Fardu wudu dan kita maklum dah tu. Dan 2 basah, 2 kering, 4 basah. Fardu wudu ni ada 6, 2 kering, 4 basah. Hak kering apa? Niat. Hak kering satu lagi, tertib. Hak basah, niat. Hak basah, basuh muka, basuh 2 tangan, sapu kepala, 1 juzuk daripada kepala, basuh 2 kaki. Ini kena buat dengan sempurna. Ini kita nak masuk dalam ilmu fiqh pula, yang kita mengaji, dan fardu ain itu mesti dia kena buat bagi betul, sempurnakan wudu. Ahsanal wudu, kata ulama, buat yang fardu juga buat hak sunat. Sunat kita berkomor, basuh 2 tapak tangan, berkomor, serah air ke hidung, basuh setiap anggota 3 kali, dan kita basuh tangan bagi lebih daripada siku, dan basuh kaki pun sama, lebih daripada buku lali, orang panggil ghurran muhajjalin. Baik, apabila dia sempurnakan wudu dia tadi, maka dia keluarkan daripada rumah dia, berjalan, dia melangkahkan satu-satu langkah, kata Nabi, Allah Ta'ala mengangkatkan 1 darjat. Diruntuhkan, diampunkan, dihapuskan, digugurkan satu kesalahan, satu langkah tadi. Di sini ulama kata nak dapatkan ganjaran ni apabila kita sempurna wudu di rumah kita. Baru Allah dikira pahala, diampun dosa, diangkat darjat. Contoh kalau kita mari di rumah, ambil wudu di kolak masjid. Mana kira aku ambil di kolak tu sampai masjid berapa langkah? Dekat lah. Jadi rugi kan? Dan kita nak sempurna kan? Jadi kita ambil wudu. Ahsanal wudu'a, elok wudu kita dengan sempurna, maka dikirakan langkah tu jauh. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah. Seorang sahabat ni apabila dia pergi di rumah Allah dan dia pergi sembahyang di Masjid Nabi, tiba-tiba ada satu tempat ruang yang kosong. Maka dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dan kami di rumah jauh, duduk di hujung Madinah. Nah, boleh ke tak Nabi kami nak binakan tempat duduk kami di dekat masjid? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab kata, Rasulullah tak jawab kata boleh, Rasulullah tak jawab kata tak boleh. Tapi Rasulullah menerangkan ganjaran. Rasulullah bagi fadail, kelebihan. Dan wahai sahabatku, dan orang duduk di rumah jauh, maka setiap langkah yang dia langkah pada rumah Allah ni diampunkan dosa, diangkatkan darjat, dibagikan pahala. Tadi membawa kepada seorang lelaki sahabat tadi, katakan Rasulullah, kalau begitu lebih baik kami duduk tempat kami asal. Sebab apa? Kami lebih jauh daripada sahabat-sahabat yang lain.
Itu sebab mereka ini, sahabat-sahabat ni, dia nampak harga agama, dia nampak ganjaran dan balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita tengok Abdul Rahman bin Auf ni, dia tahu nilai agama ni, dia tahu nilai sembahyang berjamaah, dia tahu nilai takbiratul ihram bersama dengan imam. Sebab tu dia sanggup belanjakan harta dia, dia sanggup infakkan sabilillahkan segala harta dia untuk nak mendapatkan pahala, nak tampungkan takbiratul ihram bersama dengan Rasulullah sewaktu dia tak sempat tadi. Ada sebut dalam satu hadis. Kita maklumlah Abdul Rahman bin Auf ni, dan seorang sahabat, ahli berniaga yang banyak harta dia. Dan sehingga apabila semasa mula nak hijrah, dan setengah daripada harta Abdul Rahman bin Auf ni ditahan, tak boleh ambil. Tu dia. Mana banyaknya harta Abdul Rahman bin Auf. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah, apabila satu hari Abdul Rahman bin Auf dia balik daripada berniaga di Mesir dengan bawa barang banyak. Dia ambil barang di Madinah, berniaga di sana. Sampai sana dia jual habis, ambil pula barang Mesir, berniaga sini. Tu berniaga mana an-naqlu al-qanfu, tu berniaga. Berniaga tukar barang. Tapi kita ni cakap berniaga belaka. Kita berniaga kerja nasib bagi berniaga juga. Tapi kalau kita kira dalam istilah tu bukan berniaga. Orang panggil as-sina'ah, kita buat. Berniaga kita beli barang harga ni, jual harga lain. Itu panggil tijarah. Nampak? Tapi tak apalah, berniaga. Saya dapat duit halal sudah. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah, apabila Abdul Rahman balik daripada Mesir, bawa dengan harta benda yang sangat banyak perniagaan dia, sampai di Madinah tak masuk subuh lagi. Tak masuk subuh. Apabila sampai di Madinah, maka dia uruskan segala perniagaan dia. Utang-utang dia nak pakai di mana tak teratur. 400 ekor utang bukan sikit. Kami 400 ekor dia penuh berjalan ni. Kereta nak lalu tak boleh dah. 400 ekor utang penuh dengan muatan barang di atas belakang utang. Duduk sibuk dengan meniaga harta utang-utang dia. Selepas daripada urus, maka Abdul Rahman bin Auf pergi sembahyang subuh. Masuk masjid, tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaat dah. Maka Abdul Rahman pun takbir, Allahu akbar. Abdul Rahman tu rakaat. Dan apabila rakaat sempat tumakninah dengan rakaat imam, maka dikirakan rakaat. Abdul Rahman panggil makmum yang masbuk. Ni kena mengaji juga, masbuk muafiq ni pun satu masalah juga. Dan kalau kita kalau mari masjid tak mengaji ni agak susah. Kadang-kadang kita mari dan ikut imam dan ikut dosa tapi tak dapat fadilat jamaah. Ada juga begitu. Kadang-kadang mari ikut tak sah, ada juga. Jadi makmum ni kena faham. Apabila kita nak sembahyang berjamaah, dia kena ada ilmu dalam berjamaah. Orang panggil dalam kitab fiqh bab al-qudwah, ikutan imam. Bukan kata semata-mata kita ikut imam ni, boleh pahala jemaah. Dia ada juga ikut dah, tapi tak dapat fadilat jamaah. Dapat ikut sah, ikut saja. Pahala tak dapat secara berjamaah. Contohnya, sah pertama tak pernah. Sah pertama ni tak pernah lagi buat sah yang kedua dah, buat sah yang ketiga dah. Orang yang duduk sah yang kedua tu dia tak pernah sah pertama, tak dapat fadilatul jamaah. Tapi ikut tu sah. Ya dalam masalah masjid ni, kita duduk jauh mana dengan imam pun sah semata ikut. Imam duduk sembahyang atas jadah imam di atas mihrab. Kita duduk di pintu sana. Contohnya ada 3 orang imam sini. Kita duduk sana sah dah ikut sah. Kita duduk di belakang sana sah ikut. Tapi ikut sah sahaja, tak dapat fadilat jamaah. Tu dia. Sehengganya kita duduk di luar masjid tu, di pagar masjid Maihan. Imam duduk dalam ni. Sah dah ikut, sah kalau tidak ada sebatan. Dia kira jarak 300 kaki. Ambil di kaki masjid tu, ukur pada tempat yang dia duduk tu 300 kaki, mana sah lagi ikut imam. Dan itu yang mengikut imam tu sah. Tapi dapat ada 27, tak dapat. Tu mana
Ini penting juga. Dan ada masalah ikut imam, cara nak mendapatkan fadilah berjamaah. Orang panggilnya macam mana keadaan kita di masbuk, macam mana keadaan kita di muwafiq. Itu dia. Ini kena belajar. Dia ada kitab masbuk muwafiq pada khusus waktu tu. Apa masalah kalau kita mengaji dalam kitab musalli ada di belakang. Bab masbuk muwafiq. Muslimin dan muslimah yang dikasihi Allah. Apabila Abdul Rahman masuk, dia sempat rokok dengan imam, selepas pada sembahyang subuh, maka Abdul Rahman dia bagi satu rasa dalam hati dia, kata aku ni cukup rugi hari ni kerana aku tak sempat nak takbiratul ihram bersama dengan imam. Maka dia cabut pergi pada tempat unta dia. Sebab dia sibuk dengan unta dia tadi ni. Ambil unta 400 ekor unta, dia sedekah fi sabilillah. Ambil 400 ekor unta, dia sedekah semua 400 ekor unta fi sabilillah. Untuk nak mendapatkan pahala sedekah tadi, nak mari tampung tempat yang dia lupa takbiratul ihram sama dengan imam. Masuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila masuk berjumpa dengan Rasulullah, Syimin dari kasih Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul tanyalah, macam mana keadaan balik bila menega. Maka Abdul Rahman bin Auf kata, dia balik ya Rasulullah. Pada malam tadi, tapi hari ini dia rasa cukup rugi ya Rasulullah. Kenapa? Sebab dia masuk masjid, Rasulullah ada rokok, dia tak ada nak takbiratul ihram dengan bersama-sama dengan Rasulullah. Mana lupa takbiratul ihram bersama dengan imam. Tapi kata Abdul Rahmannya, lepas daripada semayang tadi, dia ambil harta perniagaan unta dia 400 ekor, dia sedekah habis ya Rasulullah. Sedekah fi sabilillah. Untuk nak mendapatkan pahala. Dan juga ambil pahala tu nak ganti tempat yang dia tak sempat nak takbir bersama dengan Rasulullah ni. Maka Abdul Rahman kata, ya Rasulullah, adakah cukup pahala yang dia sedekah 400 ekor unta untuk nak tampungkan pahala yang dia lupa takbiratul ihram tadi? Kalau kita tengok cukup lah banyak mana. Takbiratul ihram sekejap ya. 400 ekor unta ni kalau kita akan nilai duit lah ni 2 juta lah. Nak korban seekor unta ni setahun dah mesyuarat. Nak beli unta ni dia arak ni. Nak mari kos dia berapa ribu. Dah 7-8 ribu, 5 ribu. Tak ada 5 ribu ni. Kita buh mudah-mudah 400 ekor unta ni buhlah 2 juta. Dia sedekah pagi subuh ni sedekah 2 juta untuk nak mendapatkan pahala nak tampung tempat takbiratul ihram. Kalau tanya kita jawab macam mana? Cukup dah. Sebab kita tak tahu nilai agama. Rasulullah kata, ya Abdul Rahman, tak cukup. Tak cukup lagi. Nak bertambah lagi pusing Abdul Rahman, ya Rasulullah, kalau tak cukup lagi, ambil juga barang-barang yang ada di atas unta, 400 ekor unta tu, setiap ekor unta penuh dengan barang perniagaan. Dia nak sedekah sabilillah untuk nak mendapat ganti pahala takbiratul ihram. Adakah cukup ya Rasulullah? Tak cukup, Rasulullah kata. Tak cukup lagi. Ni kita boleh nampak. Kadang-kadang kita ni biasa, tak ada takbiratul ihram pun tak apa, tak ada jemaah pun tak apa. Jadi tak cukup kata Nabi. Rasulullah Abdul Rahman berkata, ya Rasulullah, kalau begitu setiap ekor unta ada gembala dia. Ada hamba dia ni duk jaga seekor unta seorang di dalam 400 orang hamba ni. Dia merdeka. Aku merdeka semua hamba aku 400 orang tadi. Merdeka ni besar. Pahala orang merdeka hamba ni. Adakah cukup ya Rasulullah untuk nak tampungkan dia lupa takbiratul ihram bersama dengan imam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Lau kanatid dunya wa ma fiha." Jikalau adalah dunia dan barang yang ada dalam dunia ni milik kamu seorang ya. Satu dunia ni dan barang yang ada dalam dunia ni tak kiralah bangunan apa dan berniaga apa tak kiralah, harta satu dunia ni milik kamu kata Nabi, dan kamu nak sedekah semua satu dunia di jalan Allah untuk nak mendapatkan pahala, nak gantikan pahala yang kamu lupa takbiratul ihram bersama dengan imam pun tak cukup lagi kata Nabi. Allah besar. Kita ni buat muda. Tak ada, tak apa. Tak ada jemaah pun tak apa. Tu nak panggilnya orang yang iman dia kuat, nur di dalam hati dia, cahaya lampu dia terang, dia akan dapat nilai-nilai agama. Sebab tu muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maka sama-samalah kita niat azam
Apabila hijrah ni, kita tak akan tinggal lagi dah berjamaah ni. Sebab apa Nabi kata begitu? Besar mana lu takbiratul ihram ni? Tak usah kata semayang berjamaah, takbir saja besar mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata orang yang sempat dia sembahyang berjamaah takbiratul ihram bersama dengan imam di dalam masa 40 yauman, 40 hari. Nah, dalam ni pakai umrah ni 40 waktu ada. Tapi murah sini 40 hari. Satu hari 5 waktu, 40 hari. Apa waktu tak tahu dah waktu. 200. Nah, 40 hari Nabi jamin, Nabi kata barang siapa yang semayang berjamaah dan dia sempat takbiratul ihram dengan imam, maka Allah Ta'ala akan bagi 2 kelepasan pada dia. Bara'atan. Yang pertama, bara'atun minan nar, lepas daripada api neraka. Yang kedua, wa bara'atun minan nifaq. Yang satu lagi, dia akan dapat lepas daripada sifatnya, sifat munafik. Ini besarnya kelebihan takbiratul ihram. Kalau kita ada dunia, satu dunia ni boleh tempuh tak? Tapi dia kata tak boleh. Tak boleh nak tempuh, tak boleh nak bayar, tak boleh kita nak tempuh dengan harta dunia yang kita ada satu dunia ni daripada api neraka Allah. Tapi takbiratul ihram tu boleh menembuskan kita, boleh melepaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbi. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah. Ini kita tanam azab, ya, munasabah yang kita nak masuknya al-hijrah, ma'al hijrah. Dan amalan kita pun kena berhijrah. Yang utama kita jaga semayang berjamaah. Nah, semayang berjamaah sangat hebat. Apabila di mahsyar dia akan naik sirat dengan tempat yang dia semayang masjid. Dia sebut dalam hadis kan, satu jamaah dia berjalan di padang mahsyar. Kerana sirat ni, kepala sirat kepala sirat belah ni duduk di mahsyar, sirat belah sana duduk di ala babil jannah, di pintu syurga, dibentangkan di atas api neraka jahannam, di bawah neraka jahannam. Satu jamaah dia berjalan, apabila sampai di sirat dia berhenti, dia break. Ya, malaikat kata teruskan, jangan berhenti, terus. Dia break, dia break, dia berhenti, dia menangis. Semua jemaah menangis, ya berguna menangis mereka itu. Dan malaikat bertanya, kenapa kamu berhenti di sini? Kenapa kamu berhenti di sini? Dan kenapa kamu menangis? Maka jemaah itu kata, wahai malaikat, inna nakhaf, sesungguhnya kami takut nak lapas sirat ni macam mana. Sebab apa? Sirat dibentang di atas mulut neraka. Di bawah tu ada kadang ribun, ada penyakut, ada sangkut nak cangkut orang lapas sirat. Di bawahnya api neraka. Maka mereka berkata, kalau kamu di atas dunia dulu nak lapas sungai itu macam mana? Maka dia jawab, kata kami akan naik as-sufun, naik perahu, naik sampan untuk lapaskan sungai tadi. Maka jamaah ni oleh panggil setengah daripada jamaah yang duduk semayang berjamaah. Maka mereka kata tunggu sebentar, sehingga malaikat membawa hari tempat yang dia semayang, ya, masjid surau. Maka mereka ini akan naik di atas masjid, lampahkan sirat dengan keadaan selamat. Itu kehebatan orang semayang berjamaah. Jangan kita buat mudah-mudah. Nah, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lagi pulanya apabila ni kita masuk tahun baru ni. Nak masuk tahun baru dia ada, dalam Islam dipanggilkan al-hijrah. Tadi orang panggil al-hijrah. Hijrah ni sahabat bertanya. Sahabat ni suka bertanya. Apabila dia tak erti, dia tanya selalu kepada Rasulullah. Tapi kebanyakan sahabat nak tanya ni, sahabat apa? Orang panggil di kalangan A'rab al-Badawiyah. Sebab dia tak segan. Sifat dia kasar. Man bada jafa. Dan orang Arab Badawi ni dia kasar sikit. Sahabat-sahabat yang rapat dengan Rasulullah memang dia tak tanya. Sayyidina Ali nak tanya apa, dia suruh orang yang dia bagi masalah pada orang tu tanya Rasulullah. Tapi masalah tu dia. Dan orang lain nak tanya, sahabat-sahabat yang rapat dengan Rasulullah, sahabat-sahabat pembesar sahabat ni tak tanya. Nak tanya masalah dia buat. Dia tanya, dia bagi masalah pada orang tu tanya. Kebanyakan Arab. Nah, maka sahabat tanya, ya Rasulullah, ayyud du'a'i afdal? Pertama tanya, ya Rasulullah, doa mana paling lebih? Hak lebih sekali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan afdalud du'a, sebaik-baik doa ni kamu mintakan akan Tuhan. Sal rabbak
mintalah oleh kamu akan Tuhan engkau al-afwa, akan keampunan, wal afiyah, dan keselamatan, wassalamat fid dunia wal akhirah. Itu panggil doa yang baik. Minta ampun dulu. Minta ampun dosa kita. Sebab dosa ni orang panggilnya punca yang kita tak selamat di akhirat. Yang jadi masalah di akhirat punca dosa yang belum kita tak bertaubat, yang kita tak sempat nak bertaubat, dosa tu. Yang jadi masalah yang duduk di situ tu pun lekat di sini pun tu dia. Sebab tu kita nak selesai. Setiap hari kita kena minta ampun kepada Allah. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi kata, aku ni minta ampun pada Allah 100 kali sehari. Ada. 70 kali sehari pun ada. Rasulullah berdosa. Rasulullah maksum. Hamba yang maksum. Hamba yang tak berdosa. Hamba yang dijaga oleh Allah. Tapi kenapa Rasulullah dia bertaubat? Yang pertama dia nak ajarkan umat dia. Yang kedua, taubat dia tu bukan nak mengampunkan dosa. Taubat dia nak mengangkatkan darjat dia lagi. Tadi ada. Muslimin dan muslimah yang dikasihi Allah, itu doa yang paling lebih. Sahabat tanya pula, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Wahai Rasulullah, amalan mana yang lebih? Amalan mana yang lebih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tulul qiyam, panjanglah oleh kamu akan berdiri. Tulul qiyam, panjang berdiri, lama berdiri, banyak sembahyang. Sembahyang tu bagi lama berdiri. Ni tapi kena tengoklah dalam kitab fiqh yang ada ni. Dalam kitab fiqh dia ada. Ada macam mana? Nak sembahyang kalau kita jadi imam tak boleh kita nak baca panjang sangat, tak boleh. Sebab tu dia ada dalam masa maghrib, waktu isyak, waktu subuh, dia ada. Nak baca sepada mana. Ada juga sahabat tu di Madinah. Dia jadi imam, dia baca panjang. Panjang, dia sembahyang subuh. Baca panjang. Sehingga makmum ni buat mengacu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam hadis dan Umdatul Ahkam, ada seorang sahabat ni, dia mengadu, ya Rasulullah, kami tak mau pergilah sembahyang Jumaat subuh ni. Terkejut Rasulullah. Subuh yang lebih. Nabi kata, man sallas subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang sembahyang subuh berjamaah, maka ganjaran semacam mana dia berdirikan malam, suruh malam. Tiba-tiba kamu tak mau pergi sembahyang Jumaat. Apa alasannya? Dia kata, ya Rasulullah, dan imam baca panjang, kami tak larang. Membawa kepada sekatkan makmum tu tak mau datang berjamaah. Maka dalam hadis tengok Rasulullah berubah muka. Maka Rasulullah kata nasihat kepada jamaah, sahabat-sahabat, siapa-siapa yang jadi imam, janganlah bersangatkan panjang baca dalam imam. Tu kalau kita sembahyang berjamaah. Itu dia. Jadi yang murad Nabi kata afdalul qiyam, ada afdalul a'mal tu ialah tulul qiyam, tu nisbah kita sembahyang seorang diri. Nak sembahyang seorang diri, sembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sembahyang qiyam dia dan berapa juzuk satu rakaat? Suratul Baqarah, dan suratul Al Imran, suratul Nisa, suratul Maidah, satu rakaat. Dan ada seorang sahabat, dan dia nak nampak Rasulullah sembahyang tahajud, dia pun sembahyang juga ikut belakang. Allahu Akbar. Rasulullah baca Baqarah ni kalau kita ke, innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allahu Akbar. Kita baca Baqarah kat tu bertira. Sahabat ni dengar ni, barangkalinya setengah juzuk pun. Setengah juzuk pun lama dah. Baca 200 ayat lebih Baqarah ni. Habis surah Baqarah. Barangkalinya Rasulullah nak rokok. Dah tak rokok, sambung pula surah Al Imran. Sambung Al Imran. Baca sampai surah Al Imran, bakal Rasulullah rokok. Tak rokok, tambah pula sambung suratul Nisa. Habis surah Nisa, surah pula Al-Maidah. Habis Maidah baru Allahu Akbar. Rasulullah sembahyang qiyam. Dan panjang qiyam dia. Itu mana? Afdalul a'mal tulul qiyam, kata Nabi. Dan sahabat ni tanya pula, ya Rasulullah, ayyul hijrah afdal?
Itu dia. Ayul hijrah afdal. Hijrah mana yang paling lebih ni ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda katanya, al-hijrah ma harramallahu alaihi. Man hajara ma harramallahu alaihi. Mereka yang berpindah, mereka yang berhijrah, barang yang Allah Taala haramkan di atas mereka. Tinggalkan benda yang maksiat. Cakap mudah tinggal maksiat ni, tapi susah. Dalam kitab Imam Ghazali dia sebut dalam kitab Minhaj. Nak buat ibadat dengan tinggal maksiat tu, mana lebih mudah? Kata dia lebih mudah kita buat